Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Satu kajian baru saja dikeluarkan keputusannya yang mengejutkan seluruh Malaysia. Siapa sangka Khairy Jamaluddin masih lagi mempunyai arwah-arwah sebagai seorang ahli politik yang dihormati. Baru diterima keputusan yang diterbitkan di astroawani.com bertajuk Kajian Pengundi Melayu Selangor, 68% berpuas hati prestasi Amiruddin dan Khairy Jamaluddin pula pilihan kedua untuk calon Menteri Besar. 14 Julai 2023. Khairy Jamaluddin menjadi pilihan kedua tertinggi selepas Amiruddin sebagai calon paling sesuai untuk menjadi Menteri Besar Selangor. Berita penuh Kuala Lumpur. Tinjauan pendapat pengundi Melayu Selangor yang dijalankan oleh Endeavour MGC mendapati majoriti responden berpuas hati dengan prestasi keseluruhan daripada pemimpin Pakatan Harapan PH dan juga Menteri Besar Selangor iaitu Datuk Seri Amiruddin Shariff. Memetik kaji selidik melalui persempelan secara rawak berstrata iaitu 70% didapati setuju dengan prestasi kerajaan negeri, manakala 28% responden pula tidak bersetuju, sementara 1% pula berkecuali. Dapatan kaji selidik yang telah dijalankan bermula pada 12 Jun yang lalu sehinggalah pada 18 Jun yang lalu, iaitu kira-kira selama 7 hari itu telah mendapati bahawa sebanyak 68% responden berpuas hati dengan prestasi keseluruhan kerajaan negeri Selangor yang diterajui oleh Pakatan Harapan. Manakala 31% lagi responden pula tidak berpuas hati dengan prestasi kerajaan PH Selangor dan 1% pula berkecuali. Responden itu terbahagi kepada 50% lelaki dan 50% wanita dengan margin kesilapan di antara 3.0% dan 95% keyakinan setiap responden. Kaji selidik itu dijalankan di semua 56 kawasan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Selangor. Kaji selidik 68% berpuas hati dengan prestasi Amiruddin dan PH di Selangor. 45% merupakan responden dari golongan B40 berpendapatan RM4,850 ke bawah, manakala 40% M40 dengan pendapatan di antara RM4,850 dan RM10,959, sementara 15% golongan T20 yang berpendapatan lebih daripada RM10,959 dan ke atas. Tinjauan tersebut juga mendapati sebanyak 46% memilih Amiruddin sebagai calon yang paling sesuai untuk menjadi Menteri Besar Selangor selepas pilihan raya negeri pada 12 Ogos depan. Selain Amiruddin, bekas Menteri Kesihatan iaitu Khairy Jamaluddin Abu Bakar menjadi pilihan kedua tertinggi dengan 24% memilih calon heavyweight Barisan Nasional di Parlimen Sungai Buloh pada pilihan raya umum lalu itu untuk mentadbir Selangor. Pilihan ketiga tertinggi iaitu 10% responden di kalangan pengundi Melayu tersebut memilih Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI iaitu Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Manakala 6% responden masing-masing memilih Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan bekas Menteri MITI Datuk Seri Azmin Ali. Sekian berita denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Bahang pilihan raya semakin menjadi-jadi. Adakah PN akan mengalahkan Pakatan Harapan dan BN? Terbaru daripada Sabudin Hussein, sabudin.com.net. Cyber Trooper kerajaan lemah, PH dan BN bakal punah 12 Julai. sabudin.com.net.
2 hari lalu 3 kejadian berlaku dalam hidup saya yang mana ianya terjadi tidak sampai dalam tempoh 8 jam pada hari tersebut. Kejadian pertama, seorang tokoh media yang pernah bekerja dengan bekas Perdana Menteri menghantar pesanan WhatsApp yang menjangkakan bahawa Pakatan Harapan dan BN bakal punah dalam PRN akan datang ini. Hujah beliau ialah kerana cyber trooper daripada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional terlalu lemah dalam melakukan serangan bertubi-tubi dan menyerang balas berbagai serangan bertubi-tubi yang telah dilakukan oleh Perikatan Nasional sejak kebelakangan ini. Kejadian kedua pula ialah 2 rakan yang selalu membaca tulisan saya di media sosial telah menghantar beberapa link yang memaparkan bagaimana cyber trooper Perikatan Nasional sekarang ini begitu agresif dan deras menyerang kerajaan Madani. Sambil itu, kedua-duanya bertanya soalan yang hampir sama. Kenapa cyber trooper PH dan BN begitu lemah sekarang ini dan hampir tidak melakukan sebarang serangan balas terhadap serangan-serangan yang ditujukan kepada kerajaan dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim? Kejadian ketiga pula ialah secara kebetulan di hari yang sama juga saya terserempak dengan seorang pemimpin bersatu dan kemudian kami sempat berbual-bual seketika. Dalam perbualan singkat itu, pemimpin bersatu berkenaan dengan yakin telah menyatakan bahawa Perikatan Nasional mampu menguasai sehingga 5 negeri pada PRN 12 Ogos depan, iaitu Kelantan, Terengganu, Kedah, Selangor dan Negeri Sembilan. Pakatan Harapan tambahnya hanya dapat bertahan di Pulau Pinang. Itu pun semua kawasan Melayu akan jatuh ke tangan Perikatan Nasional. Kata beliau lagi, selain sambutan hangat yang ditunjukkan pengundi melalui program-program yang diadakan di 5 negeri berkenaan, keyakinan itu juga disebabkan hampir tiada serangan atau serangan balas yang benar-benar berkesan daripada PH kepada Perikatan Nasional. Bahkan banyak serangan yang kami lakukan tidak mampu ditangkis atau diserang balik oleh cyber trooper Pakatan Harapan, katanya. Tambahnya, apabila PRN kian dekat nanti dan kami meningkatkan lagi serangan, bila mana semua serangan itu tidak mampu ditangkis sebagaimana sekarang, bermakna akhirnya kamilah yang akan menguasai pemikiran pengundi dan mampu menentukan ke mana undi mereka, tegasnya. Jika saya seorang pemimpin PH yang berada dalam kerajaan, ketiga-tiga perkara di atas adalah suatu yang amat menakutkan sekali. Secara mudah, ia adalah gambaran kejatuhan dan bakal kehilangan kuasa, walau kebenarannya belum tentu lagi 100%. Di sebalik banyak faktor boleh dihujahkan dalam menentukan jatuh bangunnya sebuah kerajaan, namun dalam era digital dan media sosial sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan dan alatnya pula terletak dalam genggaman. Kepentingan cyber trooper atau laskar maya dalam mempengaruhi dan membentuk pemikiran pengundi memang tidak boleh dinafikan. Lebih-lebih lagi kepada generasi muda. Pengaruh media sosial lah yang banyak mempengaruhi pemikiran mereka. Soal pokoknya, sebagaimana yang difokuskan dalam ketiga-tiga kejadian di atas, kenapakah PH yang kini dikira sudah bergabung dengan BN membentuk kerajaan masih lagi ketinggalan dalam perang di alam maya? Sedangkan sebelum PRU15 lalu mereka begitu dominan di hadapan. Apabila ramai yang bertanya, kadangkala letih juga otak pro bono saya berfikir mencari jawapan mengapakah kedudukan PH sebagai kerajaan dan melalui kuasa yang ada dalam tangan tetapi tidak mampu menjadikan laskar maya pro kerajaan lebih tangkas. Bukan saja menyebar maklumat, tetapi juga melakukan serangan balas dan serangan kepada segala hentaman daripada blok pembangkang.
di mana peranan Kementerian Komunikasi dan Digital, Unit Media dan Komunikasi PMO, JKOM, serta semua pemimpin yang ada jawatan dalam kerajaan untuk sama-sama mengambil tanggungjawab bagi memperkasa dan menguasai perang di alam maya. Masih belum berfungsikah unit media perpaduan, media Mai Madani dan entah apa-apa lagi kumpulan cyber trooper yang sudah diwujudkan sejak beberapa bulan lalu. Malah kabarnya semua perkumpulan itu pun mengadakan perjumpaan dan bersuarat di beberapa lokasi. Hendak tunggu apa lagi atau masing-masing menunggu bajet turun dulu baru nak memulakan operasi? Setelah 8 bulan menguasai kerajaan, di samping penguasaan media sosial dikira masih lemah dan ketinggalan. Menjadi percakapan juga tentang peranan media arus perdana yang kadangkala tidak membantu kerajaan. Kalau ketika PH menjadi pembangkang dulu, kita sering marah dan meluat dengan media arus perdana yang begitu berkesan dalam peranannya mempromosikan kerajaan dan menghentam lawan. Malangnya sekarang ini tidak pernah sama sekali terdengar ada pemimpin PN yang bersungut dan mengeluh tentang laporan media arus perdana yang tidak memihak kepada mereka. Sebaliknya, Fahmi Fadzil selaku Menteri Komunikasi dan Digital yang didapati lebih banyak memprotes laporan media arus perdana. Kenapa sampai begitu sekali? Dan tidakkah sebagai kerajaan kita sepatutnya ada cara untuk menangani semua itu? Kepada semua yang ada kaitan dengan media dan komunikasi, janganlah sampai terlupa bahwa tarikh mengundi hanya kira-kira sebulan saja lagi, atau mereka mau Pakatan Harapan Barisan Nasional kalah dulu dalam PR ini, baru segala-galanya mahu dimulakan selepas itu. Ditulis oleh Sahabudin Husin 12 hari bulan Julai 2023. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, adakah ramalan daripada Sahabudin Husin ini akan menjadi kenyataan? Adakah ini tandanya Pakatan Harapan yang gabungannya dengan Barisan Nasional bakal akan dilihat tumbang betul-betul di 5 buah negeri ini? Adakah Selangor, kubu kuat Pakatan Harapan selama ini akhirnya tumbang kepada Perikatan Nasional? Kita jumpa lagi, bye-bye.